A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Direzekikan kita lagi dengan nyawa, dengan masa, kesihatan tubuh badan dan keberkatan waktu untuk kita bersama-sama pagi ini. Sambung sikit lagi perbincangan, bacaan bersama. Baca je. Baca pun boleh dapat manfaat insya-Allah, dengan syarat kita mengikhlaskan diri yang setiap apa yang kita buat ni semata-mata kerana Allah. Itu satulah. Satu buat ikhlas tu jangan lupa. Buat apa pun, kalau tak ada dalam keikhlasan, tak ada apa-apalah. Sia-sia je lah. Amal ibadat sia-sia, muamalat kita sia-sia, kena ikhlas. Ikhlas tu maksud dia apa? Semata-mata kerana Allah. Jangan lupa, kita buat tu ada Allah menengok, ada Allah. Sebab dia kerana Allah. Bukan kerana nak kaya, nak cerdik, nak handsome, nak lawa, nak masyhur, tak. Semata-mata kerana Allah. Kita sambung lagi. Hari Khamis, last baca hari Khamis. Khamis lepas kita baca yang penerbit pilih bab hati yang mati dan hati yang sakit. Kita dah ulang bagaimana Allah datangkan dalam Al-Quran ini perumpamaan pelbagai berkenaan dengan hati ini. Ya, antara perumpamaan yang saya ingatlah, di kita ni ditamsilkan sebagai satu keping tanah yang kering. Ya, manusia ni asas dia tu kita kering kontang, tetapi ada 3 macam kejadian apabila Allah kurniakan air, hujan turun. Hujan tu apa? Nikmat ilmu, masa, umur, kesihatan tubuh badan, kasih sayang. Itulah. Turunnya nikmat Allah tu ada yang kekal kering. Takung air pun tak boleh. Tumbuhan hidup pun tak boleh. Nauzubillah. Kita jangan jadi tanah yang tandus macam tu. Kita jadilah salah satu daripada 2 ni. Pertamanya yang terbaik, mula-mulanya kering, kemudian diberikan nikmat Allah, ditamsilkan sebagai hujan tu, diberikan nikmat Allah, kita pun subur. Daripada kita pula dapat dimanfaatkan benda-benda lain pula. Ibarat tanah tadi daripada kering, takung air, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang boleh minum, tumbuh-tumbuhan boleh keluar bunga, buah dan sebagainya. Kita lah tu, kita nak kita macam tu. Hati kita ni subur dengan ilmu, subur dengan amalan, sedekah, zakat, nasihat-nasihat baik pada ahli keluarga dan sebagainya. Kita nak hati kita macam tu, diri kita macam tu. Ataupun sekurang-kurangnya kita tak mampu nak menyuburkan yang sesubur-suburnya, tak boleh jadi orang yang boleh bagi nasihat, tak boleh jadi cikgu, tak boleh jadi ulama dan sebagainya. Kita sekadarnya lah. Sekadarnya di mana orang masih boleh ambil manfaat pada kita. Air yang bertakung, bertakung je lah air. Binatang boleh minum, musafir boleh datang ambil air. Macam tu. 3 jenis hati, pilihlah. Kemudian sebelum kita menyambung ayat 56 yang mengatakan kekuasaan pada hari itu. Apa makna hari itu tu? Kita ulang balik 2-3 ayat belakang. Hari itu ialah pada hari kiamat. Hari kiamat. Allah kata, dan orang-orang kafir sentiasa meragui Al-Quran hingga kematiannya datang kepada mereka di saat yang tiba-tiba, atau azab hari kiamat datang pada mereka. Ini kita sambung. Kekuasaan pada hari itu ialah apa? Hari kiamat. Dengan Allah menunjukkan, ulang balik, reminder lagi kekuasaan Allah pada hari kiamat yang kita nak pegang ayat 54 tu, dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu, siapa tu? Kita lah. Allah bagi tak ilmu pada kita ni? Bagi. Dah dapat ilmu nak apa? Yakin bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Ada ilmu tak yakin, ada ilmu yakin tapi tidak beriman, tak tunduk, tak melaksanakan syariat, tak guna juga. Dicela pula. Ayat Quran lain cela pula. Orang yang ada ilmu dah tahu tapi tak buat. Nauzubillah. Kita jangan main-main buat ilmu. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. InsyaAllah ini Allah pilih bab Al-Ghafur, Maha Pemaaf.
InsyaAllah. Ayat 56 sampai 64. Masih lagi bacaan bersama surah Al-Hajj. Silakan. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم. Terjemahan, kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan berada dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang hina. Dan orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sesungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, iaitu syurga. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Sesungguhnya Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat syurga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha penyantun. Demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dideritai, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Pengampun. Demikianlah kerana Allah berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikianlah kebesaran Allah kerana Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa sahaja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha kaya lagi Maha terpuji. Mu'jam. Ghafurun. Al-afuwun. Al-afu ialah niat untuk mengambil sesuatu. Dikatakan afahu wa'tafahu, maksudnya ia niatkan untuk mengambil apa yang ada di sisinya. Adapun al-afu
adalah pembebasan dari dosa atau kesalahan. Katakanlah, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Surah Al-Shura ayat 40. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu. Surah Al-Baqarah ayat 52. Jika kami memaafkan sebahagian dari kamu kerana telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Surah At-Taubah ayat 66. Tafsir Jalalain. Dzalika. Demikianlah perkara apa yang telah kami ceritakan kepadamu. Wa man aqaba. Dan sesiapa daripada kalangan orang-orang beriman melakukan pembalasan. Bimithli ma uqiba bihi. Sesuai dengan penganiayaan yang dialaminya daripada orang-orang musyrik yang berbuat aniaya terhadapnya. Atau dengan kata lain, dia memerangi mereka sebagaimana mereka memeranginya di bulan Muharram. Thumma yughiya alaihi. Kemudian dia diusir lagi daripada kampung halamannya oleh mereka. La yansurunnahu innallaha la'afuwun. Pasti Allah akan menolongnya. Kerana sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf terhadap orang-orang yang beriman. Ghafurun. Lagi Maha Pengampun terhadap mereka yang memerangi orang-orang musyrik sekalipun dalam bulan Muharram. Asmaul Husna. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Afu yang artinya mencintai pemaafan dan perlindungan. Allah Maha memaafkan dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan. Maha menutupi aib dan tidak menyukai mendedahkan aib. Maha memaafkan orang yang melakukan keburukan sebagai bentuk kemuliaan dan kebaikan, dan Maha membuka keluasan rahmat sebagai kurnia dan nikmat sehingga hati tidak berputus asa untuk berharap dan hati selalu terikat kepada yang Maha mengetahui alam gaib. Di antara doa yang menggunakan nama ini adalah firman Allah yang berbunyi, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 286. Rasulullah SAW berdoa ketika berada di samping mayat. Ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia. Berikanlah kebaikan dan maafkanlah. Mulakanlah tempat persinggahannya. Luaskanlah tempat masuknya dan bilaslah dia dengan air, salju dan air sejuk. Bersihkanlah dia daripada segala dosa sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih daripada kotoran. Sahih Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia berdoa, aku memohon kepada Allah kemaafan dan kebaikan. Seorang Muslim yang mengesakan Allah dengan nama ini, hendaknya menjadi orang yang mudah memaafkan sesiapa pun yang telah melakukan aniaya kepadanya, berpaling daripada orang-orang bodoh dan lebih menjadi orang yang mempermudah daripada menjadi orang yang selalu mempersulit segala urusan. Tentunya dengan niat mengharapkan maaf daripada Allah ketika berjumpa dengannya kelak. Riyadhus Salihin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Uyainah bin Hisan bin Huzaifah radhiyallahu anhu datang lalu singgah di rumah anak saudaranya iaitu Al-Hur bin Qais radhiyallahu anhu. Dia adalah seseorang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu, seorang qari di majlis Umar dan dewan syuranya, baik ketika masih muda maupun sudah tua. Uyainah berkata kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, kami memiliki masalah dengan Amirul Mukminin. Izinkanlah kami menemuinya. Al-Hur berkata, aku akan memintakan izin untukmu. Ibnu Abbas berkata, maka Al-Hur meminta izin untuk Uyainah agar dapat menemui Umar. Umar pun mengizinkannya. Tak kala dia masuk, dia berkata, wahai Ibnul Khattab, demi Allah, anda tidak memenuhi hak kami dan tidak bersikap adil kepada kami. Maka Umar marah. Hampir sahaja dia akan memukulnya. Lalu Al-Hur berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi SAW, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengejarkan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan ini termasuk orang-orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, maka demi Allah, Umar pun tidak jadi menyakitinya ketika ayat itu dibacakan kepadanya. Dia berhenti saat mendengar kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadis berkenaan memberikan pelajaran. Yang pertama, kedudukan qura, orang yang hafaz Al-Quran. Mereka adalah ulama yang mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, tidak mengambil untung daripada mengajarkan Al-Quran kepada sekumpulan orang dan termasuk orang-orang yang bahagia. Yang kedua, menyerahkan kepada hakim untuk memilih teman-teman kepercayaan yang baik, duduk bersama dan meminta nasihat daripada mereka. Hadis Nabawi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahawasanya dia berkata, wahai Rasulullah, doa apakah yang harus aku baca jika mendapatkan Lailatul Qadar? Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai pemaafan. Kerana itu maafkanlah aku. Doa Asmaul Husna. Adapun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan kebaikan dalam agama dan duniaku, keluarga dan kekayaanku. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya. Kita dah jumpa banyak kali dah dalam surah apa? Surah-surah sebelum ni lah. Al-A'raf ada rasanya. Al-A'raf ayat nanti kejap ayat 199 ini saya sempat tengok kejap tadi Dalam Al-A'raf 199 tu Allah SWT berfirman kepada kita, jadilah pemaaf. Jadilah yang pemaaf dan suruhlah orang menjadikan yang ma'ruf serta jangan mempedulikan orang-orang yang jahil. Sifat yang Allah nak tunjukkan pada kita banyak lagi lah daripada hadis-hadis dan sebagainya. Banyak lagi. Tapi kata kunci dia hari ini ialah Al-Ghafur tu, walaupun itu sifat Allah, Maha Pengampun, Maha Pemaaf tu, tetapi sifat Allah ni patut ada dalam diri kita juga. Taklah sehebat sifat mulianya Allah, sifat hebatnya Allah mengampunkan kita. Bahawa kita berzina, Allah boleh ampun, kita buat dosa besar boleh ampun, selagi bukan dosa besar dengan manusia lah. Boleh je dapat pengampunan demi pengampunan demi pengampunan. Itu. Kalau kita, cuba orang buat dosa besar ni. Fatwa nombor tiada maaf bagimu. Itu kalau kita. Tapi kalau dengan Allah, dosa-dosa besar kita buat, kita dulu apa je lah, na'udzubillah, apa saja dosa besar kita buat, kita tak semayang, kita tak puasa, kita berzina, kita minum arak, kita berjudi, kita tak cara ke riba. Alhamdulillah, kita tipu orang, kita zalim orang, Allah boleh ampun, tetapi kita kena mohon keampunan daripada orang tu. Kalau buat orang, payah sikit. Kalau buat orang ni memang payah banyak, bukan payah sikit, payah banyak kalau buat orang. Tapi kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Adlu Maha Adil, Afun Maha Pemaaf. Itulah pada Allah. Doa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah tu, bacalah sama-sama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampun. Tu baca juga afuun tuhibbul afwa. Baca doa tadi, Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sama-sama lah, tak payah tunggu bulan puasa lah Wallahu a'lam. Nak syarah bab keampunan Allah ni maha besar. Semalam alhamdulillah duduk kuliah Masjid Al-Zan, sekejap je dalam 30 minit tunggu mensyarahkan sifat pemaafnya Allah atas asbab dosa-dosa besar yang kita lakukan. Atas asbab kalau kita tak ampun, nanti kita bangkit pada hari mahsyar besok dengan pelbagai kehinaan. Yang ribanya cara riba, yang tak bayar zakat cara tak bayar zakat, yang berzina cara berzina, tak terbayangkan kehinaan itu di pada mahsyar. Belum kena hisap lagi, belum sirat lagi, belum dicampak ke napi neraka, nauzubillah. Bangkit itu dah hina sehina-hina dah, tak tahan. Itulah kita perlukan sifat pemaaf Allah. Masa bila nak minta maaf dengan Allah, pada ketika kita buat maksiat tu. Bukan nak tunggu dulu, bukan nak tunggu tua, bukan tunggu nak duduk masjid. Dah pada muda-muda ni lah. Pada bila ketika kita buat dosa. Kalau buat dosa dengan orang, time tu je lah dia minta ampun dengan orang. Minta ampun dengan mak, minta ampun dengan ayah, minta ampun dengan adik-beradik. Ngumpat orang, macam mana tu nak dia minta maaf dengan orang? Payah tu Zaman sekarang ni payah.
Mengumpat dengan jari ni payah. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Sikit-sikit saja. Ini kita cover sikit. InsyaAllah besok masih lagi bab kekuasaan Allah. Allah kuasa menghidupkan dan mematikan. Siapa ingat ada satu manusia kata dia boleh menghidupkan dan dia boleh mematikan. Sudah jumpa dah surah-surah sebelum ni. Dia kelahi dengan seorang rasul. Dia kelahi dengan Nabi Musa lah. Siapa? Siapa manusia ni? Fir'aun. Fir'aun. Macam mana Fir'aun kata? Dia punya bukti aku boleh hidupkan, aku boleh matikan. Mati tu dia bunuh orang. Betul, dia ambil 2 orang kan? Ambil 2 orang kat luar tu. Seorang ni aku bunuh, seorang ni aku lepaskan. Bagi harta pula pada dia kan? Tengok, itulah kekuasaan aku. Itu orang jahil lah cakap macam tu kan? Nauzubillah. InsyaAllah besok kita sambung-sambung sikit ya. Wallahu a'lam. Dalam bab ilmu ni yang kita buat pagi-pagi ni, saya suka remind ini sikit aja ya. Sikit ya daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran ni. Perlu kita ekstrak keluar dalam bab-bab yang khusus, bab akidah, bab syariat, bab tasawuf. Bab mengaji Al-Quran itu satu bab lah, itu bab lain. Itu bab lain. Macam mana nak mengaji itu satu bab dah. Tapi ilmu yang khusus yang kita fardu ain bagi kita ialah ilmu akidah. Kemudian dalam ilmu syariat ada ilmu syariat yang fardu ain pada ketikanya. Pada ketika kita dah mula ada gaji nak bayar zakat, kena fardu ain belajar zakat. Kita nak pergi haji umrah, fardu ain belajar haji umrah. Apatah lagi bab ibadah harian. Fardu ain lah kita belajar bab ibadah harian. Bab bersucinya, bab solatnya, bab haidnya dan sebagainya. Nak kahwin, fardu ain belajar bab kahwin. Begitulah ya. Kemudian bab tasawuf juga fardu ain daripada awal-awal lagi dah. Tak kira lah kat mana pun sebab kata kunci dia niat tu. Macam mana nak sucikan hati kita daripada perkara-perkara yang mensia-siakan amal ibadah ya. So cari ilmu-ilmu tu, cari insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.